Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Amin Bakri, nombor matrik D183111049. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan masakan Melayu, masakan Cina dan masakan India. Saya akan mulakan dengan pengenalan masakan Melayu dahulu. Masakan Melayu merupakan sejenis masakan yang berasal dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Masakan ini telah diamalkan oleh masyarakat Melayu sejak berkurun lagi dan merupakan antara makanan tradisi bagi setiap kaum Melayu di Asia Tenggara ini. Mengikut sejarah masakan Melayu, makanan tradisional ini telah berkembang dari Malaysia sehingga Brunei kerana negara-negara ini dahulunya merupakan gugusan Kepulauan Melayu atau lebih dikenali sebagai Nusantara. Apa yang istimewa, setiap wilayah atau negara di Asia Tenggara ini mempunyai makanan tradisional yang tersendiri dan menjadi makanan tradisional bagi setiap negara tersebut. Untuk masyarakat Melayu di Malaysia, ciri utama masakan Melayu tradisional ialah penggunaan bahan rempah ratus yang banyak. Selain itu, salah satu bahan yang kerap digunakan dalam masakan ialah santan. Bagi masyarakat Melayu, penggunaan santan dianggap mampu menaikkan selera dan rasa masakan kerana santan mempunyai rasa yang berlemak dan menjadikan masakan lebih pekat. Antaranya dalam masakan gulai, santan boleh didapati melalui kaedah perahan atau mengukur buah kelapa. Selain itu, dalam makanan tradisional Melayu, masakan-masakan Melayu juga banyak menggunakan buah-buahan tempatan dan sayur-sayuran. Ini menjadikan masakan itu lebih pelbagai dari segi bahan dan rasanya. Buah-buahan yang digunakan memberikan persepsi dan tarikan yang tersendiri kepada setiap masakan tersebut. Dalam masyarakat Melayu, penggunaan buah dan sayuran adalah lazim dan menjadi keutamaan di sesetengah negeri di Malaysia. Selain itu juga, buah-buahan atau sayur-sayuran lebih murah dan mudah untuk didapati dan ini telah mewujudkan pelbagai jenis makanan tradisional Melayu yang berasaskan buah-buahan. Saya akan teruskan dengan pengenalan masakan Cina. Masakan Cina berasal dari pelbagai tempat di China dan telah meluas di merata tempat di dunia, dari Asia Timur hingga Amerika Utara, Australia dan Eropah Barat. Perbezaan kebudayaan antara setempat amat ketara di China. Berbeza juga jenis gaya makanannya. Terdapat 8 masakan setempat yang utama iaitu Anhui, Cantonese, Hokkien, Hunan, Jiangsu, Shandong, Sichuan dan Zhejiang. Terdapat juga masakan mengikut agama termasuk Buddha dan Muslim. Satu hidangan dalam budaya Cina biasanya terdiri daripada 2 atau lebih komponen utama. Yang pertama, satu sumber karbohidrat atau kanji yang dikenali sebagai zushi, iaitu makanan utama. Biasanya terdiri daripada nasi, mi atau mantou, iaitu pau kukus. Yang kedua, penyertaan hidangan sayur-sayuran, daging, ikan atau benda-benda lain dipanggil cai iaitu sayur. Mi merupakan bahagian yang penting dalam kebanyakan masakan Cina, namun kebanyakan tempat di China, terutamanya bahagian utara, produk berasaskan gandum, termasuk mi dan pau kukus seperti mantou, lebih banyak berbanding bahagian selatan yang dikuasai nasi. Meskipun nasi itu amat penting dalam masakan Cina, kadang-kala nasi langsung tidak dihidangkan. Apabila begini, nasi hanya akan diberi apabila masakan lain sudah tiada atau sebagai hidangan sampingan berbentuk nasi goreng pada akhir waktu makan. Sup biasanya disajikan pada awal dan akhir waktu makan di China Selatan. Sejarah masakan Cina bermula di negeri Melaka pada abad ke-15. Ianya bermula dengan lawatan Laksmana Cina ke Tanah Melayu dan membawa pengaruh adat, resam dan budaya. Pengaruh ini dikuatkan lagi apabila Sultan Mahmud berkahwin dengan puteri Han Lipo. Selain itu, kedatangan pekerja Lombong dari China juga membawa pengaruh masakan Cina ke Tanah Melayu. Kaum Cina di Malaysia kini terbahagi kepada 3 kumpulan kecil dengan dialek yang berbeza. Dialek Hokkien digunakan oleh kaum Cina yang tinggal di utara Pulau Pinang, manakala dialek Cantonese digunakan oleh kaum Cina di Kuala Lumpur dan dialek Mandarin digunakan di selatan tanah air Johor. Masakan Cina menggunakan pelbagai bahan antaranya ialah rebung, teratai, sirip ikan, sarang burung, bunga lidi dan pelbagai sayuran.
Masakan berasaskan daging biasanya menggunakan daging itik, daging khinzir, dan ayam. Kebanyakan masakan Cina menggunakan bahan perasa seperti kicap dan minyak bijan. Kaedah masakan yang sering digunakan ialah merebus, kukus dan menggoreng. Kaedah masakan Chow biasanya digunakan dalam hidangan masakan Cina. Chow bermaksud memasak dengan cepat menggunakan sedikit minyak dengan api yang besar. Teknik masakan ini dapat mempertahankan rasa, kesegaran dan kelembutan masakan. Contoh masakan Cina yang biasa didapati di Malaysia ialah char kway teow, pau, dim sum, kuih bulan dan itik panggang. Masyarakat Baba dan Nyonya di Malaysia turut dipengaruhi oleh kaum Cina dan Melayu. Masyarakat Baba dan Nyonya terkenal di negeri Pulau Pinang dan Melaka. Mereka ini berasal dari kaum Cina, Amoy, Xiamen dan Fukien. Mereka masih lagi mengekalkan agama dan adat resam orang Cina. Namun dari segi masakan pula, masyarakat Baba dan Nyonya dipengaruhi oleh kaum Cina dan Melayu. Contoh masakan Baba dan Nyonya ialah asam pedas, kari, sambal, bubur caca, kuih ku dan pulut tekan. Saya akan teruskan lagi dengan pengenalan masakan India. Masakan India dicirikan oleh kegunaan pelbagai rempah, herba dan sayur-sayuran. Ditumbuh di India dan juga untuk amalan tersebar vegetarianism di sepanjang banyak bahagian masyarakat. Setiap keluarga masakan India dicirikan oleh suatu campuran luas teknik, hidangan dan masakan. Sebagai suatu akibat, ia berlainan dari rantau ke rantau, mencerminkan demografi berlainan dari benua India dan yang secara etnik berpelbagai. Kepercayaan agama dan budaya India telah memainkan suatu peranan berpengaruh dalam evolusi masakannya. Meskipun masakan di sepanjang India juga timbul oleh kerana interaksi kebudayaan skala besar sebenua dengan Parsi yang berjiran, Greeks kuno, Mongol dan Asia Barat membuatnya suatu pemaduan unik dari pelbagai masakan di sepanjang Asia. Perdagangan rempah di antara India dan Eropah sering dipetik sebagai suatu mangkin untuk zaman penjelajahan Eropah. Zaman penjajah memperkenalkan gaya masakan Eropah ke India, menambahkan pada kelenturan dan kepelbagaian masakan India. Masakan India telah mempunyai suatu pengaruh luar biasa masakan di sepanjang dunia, khususnya dari Asia Tenggara. Masakan India Malaysia atau proses memasak daripada masyarakat etnik India di Malaysia terdiri daripada penyesuaian hidangan asli dari India serta ciptaan asal yang diilhamkan oleh budaya makanan yang pelbagai di Malaysia. Disebabkan sebahagian besar masyarakat India Malaysia berketurunan India Selatan dan kebanyakannya etnik Tamil yang merupakan keturunan pendatang dari kawasan bersejarah yang terdiri daripada negeri India moden, Tamil Nadu dan wilayah utara Sri Lanka. Sebahagian besar masakan India Malaysia kebanyakannya diilhamkan dalam sifat dan rasa selatan India. Hidangan India Malaysia biasanya mungkin akan harum dengan daun kari, rempah keseluruhan dan rempah serbuk dan mengandungi kelapa segar dalam pelbagai bentuk. Minyak sapi masih digunakan secara meluas untuk memasak, walaupun minyak sayuran dan minyak kelapa sawit bertapis adalah perkara biasa di dapur rumah. Sebelum waktu makan adalah adat untuk membasuh tangan kerana peralatan makan sering tidak digunakan semasa makan, dengan pengecualian sudu yang disediakan bagi setiap hidangan masing-masing. Masakan Chettinad, masakan rantau Chettinad di Tamil Nadu adalah sangat popular dan boleh didapati di restoran-restoran khusus. Masakan tradisional masyarakat Chettiar adalah berbeza daripada versi masakan Tamil yang kebanyakan vegetarian kerana ia banyak berdasarkan penyediaan daging dengan rempah ratus yang banyak. Santan kurang digunakan dalam menyokong kuantiti bawang dan tomato yang banyak untuk rasa dan memekatkan kari. Itu saja daripada saya untuk bahagian pengenalan masakan Melayu, masakan Cina dan masakan India. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kaula binti Muhammad Yusof dan metrik di 183-11035. Tugasan saya ialah masak masakan tradisional Melayu iaitu nasi ulam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Azira binti Muhammad Razi. Nombor matrik dia 183110553. Saya akan menerangkan tentang masakan-masakan yang video untuk kumpulan saya buat, iaitu makanan tradisi orang Melayu, nasi ulam, orang Cina, upu koli beruvel, dengan orang India, mi wonton. Saya akan mulakan dengan mi wonton dahulu. Saya akan mulakan dengan nasi ulam dahulu. Nasi ulam ni dia adalah hidangan nasi kukus yang dicampur dengan pelbagai herba, terutama sekali daun pegaga, atau sering digantikan dengan ulam-ulaman, sayur-sayuran, rempah, dan dia disertakan dengan pelbagai hidangan sampingan. Hidangan ni juga adalah ciri masakan Melayu dengan banyak variasi dan selalu dijumpai dalam Malaysia, Indonesia dan Thailand Selatan. Nasi ulam di Malaysia ni dia terdiri daripada beras yang dimasak sejuk, yang dicampur dengan herba cincang seperti daun kesum, pucuk gajus, bawang dan lain-lain. Kerisik dan rempah lain juga ditambah. Kadang-kadang ikan goreng cincang ni pun dicampur sekali. Dan tidak lengkap juga jika tidak dimakan dengan ikan goreng, tepung ataupun asam pedas keladi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang bahan-bahan masakan dalam upu koli beruvel. Yang pertama kita ada daun kari, bawang putih, jintan manis dan bunga lawang. Kita ada cili merah, kita ada cili kering, kita ada bawang merah. Bukan bawang besar atau bawang holland, tetapi bawang merah. Kita ada sebagai tambahan untuk rasa-rasa macam pedas sikit, iaitu black pepper. Ikut kesesuaian untuk ikut cita rasa. Kita ada ayam yang belum dipotong. Mari kita potong ayam. Kenapa kita kena potong ayam? Supaya ayam tu cepat masak. Sebab kalau ayam yang tidak dipotong, kita akan mendapat ayam yang macam tak masak kan. Kita ada bawang merah dan bawang putih. Potongkan dia secara kita potong iris nipis-nipis bawang putih tersebut dan bawang merah tersebut. Kita potong bawang putih. Kita ketepikan. Kita membuat bahan untuk perapan. Kita masukkan dalam satu bekas. Kita yang pertama kita kena ada serbuk kunyit. Saya masukkan dalam 2 sudu. Sedikit garam. Kita ada sedikit serbuk lada hitam. Jadi kita masukkan sedikit serbuk kari supaya ala-ala macam India sikit kan. Kita masukkan bawang putih yang telah tumbuk. Kemudian kita gaul rata. Dah pun siap. Kita panaskan kuali untuk memasak. Masukkan minyak. Kita masukkan sedikit bahan-bahan tumis tadi. Masukkan daun kari sebagai bahan utama dalam masakan. Gaul rata sehingga naik bau. Kita masukkan cili kering. Saya memang tak potong sebab memang dalam resepi macam tu. Kita masukkan ayam. Gaul sehingga rata. Kita masukkan air kalau dah agak-agak macam kering sikit. Agak-agak macam dah masak, kita gaulkan dia. Dan kalau dah kering, kita masukkan air. Macam tu lah. So kita tutup. Dah pun siap untuk makan. Selamat mencuba.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang makanan tradisi orang India iaitu upu koli berubel. Masakan India semestinya menjadi kegemaran rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Selain daripada kari, terdapat banyak hidangan-hidangan yang dimasak enak menggunakan rempah ratus. Iaitu hidangan satu-satunya adalah upu koli berubel. Okey, upu koli berubel ni dia adalah hidangan ayam khas India Selatan di Malaysia tetapi berasal dari wilayah Citinet. Okay, ayam goreng pedas ini agak mudah disediakan tetapi ia menjanjikan hidangan yang sedap yang enak disertakan dengan nasi. Okay, perlu diberi perhatian bahawa kalau nak masak upu koli berubel ni dia mempunyai cili yang banyak dan akan menyebabkan kita ni bersin di dapur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salina binti Muhammad Badri Syam. Nombor matrik di 183109993. Okey, saya akan membentangkan tentang masakan Cina. Okey, masakan Cina yang dipilih dalam kumpulan kami adalah mi wonton. Okey, mi wonton ini adalah hidangan mi yang berasal dari Cantonese, iaitu asal-usulnya daripada Singapura dan Hong Kong. Okey, mi wonton ini telah terkenal di China Selatan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara memasak mi wonton ini. Okey, ini adalah antara bahan-bahan untuk membuat mi wonton. Antaranya ialah mi wonton, isi ayam dan 1 ketuk isi ayam, kulit wonton, lada sula, lada hitam, garam dan gula secukup rasa, daun sup, daun bawang, sos cili, kicap lemak manis, kicap pekat, sos tiram, 11/2 halia, 2 ulas bawang putih, halba dan berbola ikan putih. Okey, jom kita mulakan cara memasaknya. Okey, pertama sekali, mi wonton yang dah dibeli tu, kita ceraikan mi wonton, kita celurkan selama 3 minit dan kita toskan. Okey, seterusnya, cara membuat wonton pula adalah kita perlukan bahan-bahan yang seperti berikut, iaitu kulit wonton, isi ayam yang dipotong dan dikisar halus, lada sula, lada hitam, garam, gula secukup rasa, daun sup dan daun bawang. Okey, cara membuat wonton ni adalah kita gaulkan semua bahan yang kita sebutkan tadi sampai sebatil. Lepas tu kita bungkuskan dengan kulit wonton. Akhir sekali kita goreng wonton itu sehingga garing. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyediaan ayam. Okey, pertama sekali kita rebuskan air yang berisi halia. Ayam yang digaramkan dimasukkan di dalam air rebusan. Lepas tu kita biarkan ayam itu direbus. Okey, tips kat sini kita jangan buang air rebusan tu sebab kita akan guna pada akhir masakan. Okey, setelah ayam siap direbus, kita angkatkan saja dan kita gaulkan bersama kicap, sos tiram dan sos cili. Okey, tips kat sini pula, semua ni perlu dilakukan secukup rasa. Yang penting ayam tu akan menjadi berwarna hitam dan cantik serta rasanya mesti kena sedap. Akhir sekali kita gorengkan ayam tersebut. Okey, seterusnya cara membuat sup pula ialah pertama sekali kita tumiskan bawang dan halba campuran untuk bau sup. Selepas sudah naik bau, kita tuangkan air rebusan ayam tadi ke dalam tumisan tersebut. Okey, agak-agak sudah cukup garam, rasa, kita masukkan pula berbola ikan putih. Okey, akhir sekali untuk penyediaan mi wonton ni ialah kicap untuk mi. Okey, kita hanya perlukan 2 atau 3 sudu kicap lemak manis dan kicap pekat. Kita gaulkan pada mi wonton. Okey, tips kat sini pula, kalau kita dapati kita tak ada kicap pekat, kita boleh campurkan kicap lemak manis tadi dengan sos tiram. Jadi seterusnya kita letakkan sos cili pada mi dan lada hitam ataupun lada sula yang putih tu. Okey. Jadi beginilah rupa mi wonton yang telah siap untuk dimakan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih dan selamat mencuba.
Okay, akhir sekali saya akan menerangkan tentang makanan tradisi orang Cina iaitu mi wantan. Mi wantan ni merupakan hidangan yang berasaskan mi yang popular di Asia. Dibuat dengan telur, mi telur segar, digaul dengan sos kicap, soya, pekat dan diganding dengan hirisan char siu. Okay. Hidangan ni sangat terkenal di seluruh Asia. Dibuat daripada mi yang digaul dalam sos yang syarat dengan perasa, digandingi dengan ladu yang lazat atau kadang-kala dengan hirisan char siu itulah. Ya, resepi mi wantan Malaysia ni memberikan paduan untuk kita menyediakan hidangan yang ni lah yang pasti membuatkan hati penggemar ni lah mi wantan ni. Okey, sekian itu sahaja video tentang keterangan tentang masakan yang kumpulan kami pilih iaitu nasi ulam, upu koli berubel dan mi wantan. Nama saya Siti Nurhawa binti Nasir. Nombor metrik D183111188. Okey, saya akan menerangkan bahagian manfaat yang diperolehi daripada aktiviti ini. Okey, antara manfaat yang dapat diperolehi daripada aktiviti ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana cara makanan ini dikenali oleh orang luar, oleh orang ramai dan asal-usul makanan ini serta beberapa adat makanan mereka seperti orang Cina, bahagian selatan dan bahagian utara mereka, cara makan mereka adalah berbeza. Yang kedua adalah selain itu dapat diperolehi adalah ilmu masakan yang kita tidak ketahui, bahan masakan yang digunakan serta cara untuk kita memasaknya. Kemudian akhir sekali yang ketiga adalah dapat kita ketahui bagaimana cara untuk bekerjasama. Manfaat yang kita dapat kita perolehi daripada aktiviti ini adalah cara kerjasama dalam pasukan, dalam kumpulan yang mana dapat menghasilkan video ini dengan jayanya.